kasih Tuan Moderator kerana di atas soalan yang diberikan tadi. Yang pertama, pandangan saya, dan saya nakalkan daripada banyak kitab. Pandangan yang pertama, tuan-tuan, bagi seorang yang nak berhijrah ni, tuan-tuan, syaratnya daripada buruk kepada baik, dia kena pegang pada suatu benda yang kekal. Dia tak boleh pegang pada satu benda yang sementara. Tuan-tuan, kalau nak berubah, tuan-tuan kena benda yang kekal tu apa? Akhirat. Benda yang dunia ni sementara. Jadi sebab itu kalau tuan-tuan nak berhijrah, kena letakkan, pasakkan, sabitkan, teguhkan, jati dirikan kepada benda yang kekal, iaitu akhirat. Kalau bukan selain daripada akhirat, tuan-tuan berubah sebab apa? Tuan-tuan berubah sebab putus asa dengan kehidupan dunia. Tuan-tuan berubah sebab apa? Sebab dah malas hidup kat dunia ni. Tuan-tuan berubah sebab manusia pun berubah. Tuan-tuan berdiri bukan di atas benda yang kekal, tuan-tuan berdiri di atas benda yang sementara. Dan sebab itu, tuan-tuan, disebutkan oleh hadis Rasulullah SAW, faman kanat hijratuhu ila dunya aw imra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilaih. Kalau tuan-tuan nak berhijrah kerana dunia, seperti mana yang Rasulullah nyatakan, kalau kamu hijrah untuk kamu dunia, perempuan dan dunia, kamu akan dapat, tetap akan dapat, tuan-tuan. Tuan-tuan nak dunia, tuan-tuan nak perempuan, tuan-tuan tak jodoh, tuan-tuan akan tak dapat. Tetapi untuk mendapat ganjaran hijrah Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya lain, tuan-tuan. Dan sebab itu, tuan-tuan, kalau tuan-tuan meletakkan penghijrahan itu di atas dunia, dia tidak akan capai darjat takwa. Maksudnya macam mana? Maksudnya macam ni. Tuan-tuan berhijrah, contohnya tuan-tuan baca Quran. Tuan-tuan baca Quran. Kenapa baca Quran? Sebab tak tahu nak buat apa. Cucu tak ada nak boleh nak main, jadi baca Quran. Itu bukan darjat takwa, itu bukan pentarifan takwa. Takwa ni tuan-tuan baca sebab tuan-tuan iman itu adalah kalam Allah Ta'ala dan tuan-tuan baca. Tuan-tuan pergi ke masjid. Kenapa pergi ke masjid? Isteri tak ada shift, jadi tak ada buat apa kat rumah. Pergi masjid lah, dapat jumpa kawan, dapat lepak-lepak, jumpa duduk masjid, lepak-lepak sembang-sembang. Kalau tuan-tuan fikirkan macam tu, tuan-tuan takkan capai perubahan. Sebab tuan-tuan punya perubahan itu di atas dasar sementara, bukan iman, bukan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Dan yang kedua, tuan-tuan, pandangan saya kepada saudara yang berhijrah ni, tuan-tuan, yang pertama, penghijrahan ini, tuan-tuan, kena berdiri di atas ilmu agama, tuan-tuan. Sebab itu seperti mana yang disebutkan oleh Abang Syam tadi, disebutkan daripada hadis tu, saya terjemahkan dalam bahasa Arab, wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Barang siapa yang Allah Ta'ala nak berikan kebaikan, dia ni, tuan-tuan, Allah Ta'ala akan dalamkan dia tentang ilmu agama. Senang je tuan-tuan boleh faham. Kalau tuan-tuan lebih cenderung kepada agama, Allah Ta'ala nak beri kebaikan pada anda. Tapi kalau tuan-tuan tak ada pun sifat pun nak cenderung pada ilmu agama, tuan-tuan dalam keadaan bahaya. Jadi sebab itu, tuan-tuan, penghijrahan itu dia kena berdiri di atas ilmu. Dan ilmu itulah asas yang paling kuat, tuan-tuan, untuk terus istiqamah dan tuan-tuan terus untuk mencapai berubah daripada buruk kepada kebaikan. Dan yang ketiga, tuan-tuan, seperti mana, tuan-tuan, Abang Syam, tuan-tuan, di pengalaman 20 tahun dalam seorang gitaris, seorang yang nak berubah, dia kena mengiklankan perubahan dia. Maksudnya macam mana? Kalau sebelum ni Abang Syam dia gitaris, dia pakaian dia jean yang memang koyak ni, tuan-tuan, sekali jean style koyak betul, koyak peha semua, tuan-tuan, dia berubah, tengok pakai jubah, dia mengiklankan perubahan dia. Kalau sebelum ni, tuan-tuan, dengar era FM, Hot FM, Suria FM, kawan-kawan semua tahu yang tuan-tuan ni suka dengar benda ni. Tiba-tiba tuan-tuan pasang kat radio dekat dalam kereta tu, tuan-tuan pasang IQ, kawan terkejut, tuan-tuan kena elankan perubahan. Kalau sebelum ni tuan-tuan punya pakaian, tuan-tuan tak tutup aurat, ataupun tuan-tuan punya pakaian memang cukup tak menambangkan tuan-tuan sebagai seorang Islam, tuan-tuan kena elankan perubahan. Jadi kawan-kawan akan terkejut, oh, dia nak cuba alami perubahan. Kalau tuan-tuan baca majalah sebelum URTV, Mangga, apa semua, tuan-tuan tukar kepada majalah lain, perubahan tu, tuan-tuan, kawan akan terkejut, oh, ini tuan-tuan kena elankan perubahan. Saya ambil satu sirah, tuan-tuan, macam mana Imam Abu Hasan Asy'ari dia melakukan perubahan, iaitu dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. 40 tahun, tuan-tuan, Abu Hasan Asy'ari ni dia bergelumang dengan dunia Mu'tazilah. 15 hari dia fikir, tuan-tuan, aku ni betul ke tak betul. Last sekali dapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan, dan dia terus berdiri di hadapan masjid
Di dalam khutibnya, khutbahnya, dia menyatakan, man arafani faqad arifni, man lam ya'rifuni fa ana a'rifuhu bi nafsi. Ana fulan ibnu fulan kuntu aqulu bi khuluqil Quran wa anna Allah la tarahu al-absar wa anna af'ala asy-syarri ana af'aluha wa ana ta'ibun muqalli'un mu'taqidun lirraddi 'ala al-mu'tazilah. Dia tuan-tuan, masa tu tuan-tuan, orang dah faham Imam Asy'ari ni Mu'tazilah, sesat dah tuan-tuan. Tapi bila dia 15 hari dia fikir, dia masuk kepada Ahli Sunnah wal Jamaah, dia berdiri tuan-tuan, dia iklankan perubahan dia di hadapan pengikut-pengikut yang setia pada dia. Suatu tamparan yang cukup hebat. Dengan katanya, siapa yang kenal aku, dia akan tetap kenal aku sekarang. Barang siapa yang tak kenal aku nak perkenalkan diri aku sekarang. Aku ni Fulan ibnu Fulan, aku ni Abu Hasan bin Asy'ari. Aku sebelum ni menyatakan bahawa Al-Quran itu makhluk, tetapi aku akan nafikan. Sebelum ni aku menyatakan bahawa Allah Ta'ala itu melihat menggunakan matanya, aku menafikan. Dan sebelum ni aku menyatakan bahawa kejahatan yang kita lakukan itu bukan datang daripada Allah, tetapi bukan datang daripada Allah, tetapi hasil daripada diri manusia, dinafikan. Tuan-tuan, dia beritahu terus terang. Dan itu tuan-tuan perubahan. Okey tuan, itu orang yang berani, yang lakukan perubahan. Tapi macam mana orang yang lemah? Dia nak berubah ni, dia takut tuan-tuan. Nanti kalau dia berubah, nanti majikan dia pun akan, sebelum ni tuan-tuan rockers, dia memang bergantung harap kepada dunia hiburan. Tiba-tiba dia berubah, dia taubat, macam mana dia punya konsert apa semua habis. Jadi tuan-tuan baca kepada sirah Rasulullah SAW. Rasulullah tuan-tuan dia berhijrah dari Mekah ke Madinah bersama dengan Sayyidina Abu Bakar. Tuan-tuan buat perbandingan antara Rasulullah berhijrah dari Mekah ke Madinah bersama dengan Abu Bakar dengan penghijrahan Sayyidina Umar ke Mekah, dari Mekah ke Madinah. Sayyidina Umar apa cakap tuan-tuan kepada, sebelum dia nak berhijrah daripada Mekah ke Madinah, dia bercakap di hadapan Kaabah. Qala Umar, man arada an yusakkila ummahu aw yurammila zawjatahu aw yuyaitima waladahu falyakini waru hadzal wadi. Umar berkata, barang siapa yang nak rasa mak dia tu ditinggalkan, ataupun dia nak rasa isterinya itu diibu tunggalkan, ataupun siapa yang nak rasa anak dia tu diyatimkan, jumpa aku di belakang wadi ni. Umar dia terus terang tuan-tuan nak melakukan penghijrahan. Itu cara Umar. Tuan-tuan lihat secara Sayyidina Rasulullah bersama Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar dengan Rasulullah tuan-tuan, dia menyembunyi. Dia menyuruh tuan-tuan waktu malam. Ulama bahaskan, apakah Sayyidina Umar ni lebih berani daripada Rasulullah? Tuan-tuan, apakah Sayyidina Umar tu lebih berani daripada Rasulullah? Rasulullah ni apa ni? Dan berhijrah malam dengan Sayyidina Abu Bakar lagi. Umar berhijrah siang. Ulama bahaskan tuan-tuan apa dia? Sesungguhnya tuan-tuan, itu apa yang Rasulullah itu lakukan, itu tuan-tuan contoh kepada golongan yang lemah. Golongan yang berani sikit tuan-tuan, golongan yang lemah ni dalam Islam ramai tuan-tuan, tak nak kena berubah. Tak nak tuan-tuan kena berubah secara perlahan, secara berjinak-jinak, slow, tetapi tetap berjalan, tetap ditingkatkan. Dan sebab itu Rasulullah ni tuan-tuan, kenapa dia, ulama bahaskan kenapa Umar ni tak seperti mana Umar? Nak ceritakan bahawa tuan-tuan, Rasulullah beri contoh kepada golongan yang mustadafin, yang lemah. Golongan lemah yang ramai. Di kalangan kita ni golongan yang lemah. Kita susah nak kembali kepada jalan Allah SWT, tetapi tuan-tuan kena maintain, tuan-tuan kena tuan-tuan terus survive untuk jadi baik kepada yang lebih baik. Jadi cukuplah itu kepada tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih diucapkan kepada Ustaz Muhammad Naim. Jadi apa yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad Naim tadi, bahawa apa-apa saja usaha yang kita ingin lakukan, usaha berhijrah atau sebagainya, mesti didasari dengan niat yang baiklah. Jadi kalau kata niat kita berubah disebabkan kerana wanita itu atau kerana lelaki itu, maka kita akan dapat wanita atau lelaki itu. Atau niat kita apa saja kepada dunia dan sebagainya, kita akan dapat. Jadi bagaimana kita nak dapat, orang kata, yang sebetul-betul, orang kata, keberkatan dalam berhijrah itu, yang tu yang kita kena cari. Jadi dapat kita fahamlah bahawa dalam kehidupan ni semua orang mampu berubah. Sama ada orang itu yang mempunyai pendirian yang kuat atau pendirian yang lemah, semua boleh berubah mengikut pendekatan masing-masing lah, seperti yang diterangkan oleh Ustaz tadi. Kalau yang kuat, cara pendekatan seorang yang berani lah. Jika hari ini aku berubah, maka
hari ini juga aku mengiklankan perubahan aku. Dan kalau golongan yang lemah, kalau kata dia merasakan tidak mampu untuk nak berhadapan dengan masyarakat untuk memberitahu bahawa ia telah berubah, jadi ada juga pendekatannya, dan itu pendekatan dengan orang kata apa, mungkin di peringkat awal dengan cara orang kata slow, orang kata sendiri-sendiri, melalui sahabat-sahabat yang rapat dan sebagainya lah. Jadi perubahan tetap dilakukan kerana ini merupakan perubahan yang baik, yang penting, dan satu perubahan yang amat malang lah bagi kita sebagai umat Islam pada hari ini kalau tidak berusaha untuk berubahlah, untuk berhijrah daripada perkara yang tidak baik kita lakukan kepada perkara yang lebih baik. Jadi saya ingin buka lagi sekali soalan yang ada lah di kalangan penonton-penonton yang ada di bawah, hadirin yang ada di bawah. Jadi boleh tanyalah soalan sama ada kepada Ustaz Muhammad Naim atau kepada Abang Syam.